يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang mengadakan segala-gala untuk memudahkan perhidupan kita. Kalaulah kita hendak bilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nescaya kita tidak akan boleh nak hitung apa hak Tuhan berikan kepada kita. Kalaulah kita hendak mengkekalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaklah kita calonkan diri sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan perbuatan, dengan hati, dengan akal, pikiran, dengan lidah dan sebagainya, supaya nikmat-nikmat tersebut itu boleh berkekalan sama kita semasa kita hidup di atas dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Khabarkanlah wahai Rasulullah kepada umat manusia, jikalau umat manusia itu syukur, terima kasih terhadap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, nescaya Tuhan itu akan tambah nikmat, tambah lagi limpah kurnia, benda yang jadi manfaat bagi hidupan dunia kepada seseorang manusia. Kalau sebaliknya kita tak pandai nak terima kasih, nescaya kita itu termasuk daripada golongan orang yang kufur terhadap nikmat, maka nikmat itu tak akan berkekali sama kita berselama-lama semasa kita hidup di atas muka dunia ini. Fa nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita kena menjadikan diri kita sebagai orang yang dapatnya jadi contoh tauladan bagi umat yang lain. Umat yang lain di situ maksudnya umat yang bukan Islam. Pasti kita sebagai umat Islam kena menjadikan diri kita, angkatnya darajat kita daripada bawah kepada atas, daripada lekeh kepada mulia, daripada jahil kepada alim, daripada fakir miskin kepada kaya dan sebagainya. Supaya kita hidup di atas muka bumi ini ada sifat kemuliaan, adanya sifat kemegahan, ada sifat berasa tenang, tak dilekehkan, tak dihinakan oleh mana-mana pihak. Kerana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum adalah kamu. Allah Subhanahu wa taala tak kata antum. Umar ibn Khattab radhiyallahu an buat perbezaan. Kalau nak kata antum, nescaya sekadar sahabat ialah orang mulia, orang jadi contoh tauladan, jadi orang yang adanya kemenangan di dalam dunia. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata kuntum
kamu, mula daripada sahabat dan diiringi oleh para umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kiamat itu datang. Kuntum adalah kamu apa dia? Kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah. Ummah di situ makna pracacat, maknanya kumpulan daripada manusia yang dia tadi itu mengangkatkan lambang syiar al-Islam di atas muka bumi ini. Mula daripada pribadi, naik kepada keluarga, naik kepada masyarakat, naik kepada dunia. Ini adalah kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah. Ummah ni ummah al-Islamiyah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai rasul, orang yang pegang risalah, orang yang berpegang risalah daripada Allah Jalla Jalaluh kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nak rayak, nak cerita, nak khabar, kata agama Islam adalah agama alamiah, agama yang boleh setiap bangsa dan bahasa boleh memelukkan akan ini agama. Kalau gitu syiar kita, lambang kita iaitu Islam, lambang kita iaitu agama Allah, dinus salam, tak lain tak bukan kita orang yang beragama Islam pasti kena angkat darjat kita. Tak boleh kita duduk tempat tu lah. Jangan kita berasa kata tak gerak gapo-gapo hidup di atas dunia ini. Itu bukan. Kalaulah kita pakaikan hidupan kita sekadar nak duduk tempat tu lah, tak ada nak mengangkatkan diri dan jiwa, akal, fikiran dan sebagainya, nescaya kita tak masuk di dalam ayat kuntum khaira ummah. Tuhan mengeluarkan kita ukhrijat linnas, keluarkan kita sebagai kepada manusia. Linnas makna manusia. Manusia yang ditujukan di dalam ayat itu mula daripada jahiliyah sehingga berterusan jahiliyah tadi itu sehingga hari kiamat nanti. Jahiliyah ni makna lagu mana? Yakni orang nak duduk dalam keadaan tak sah nak fatana diri, tak sah nak angkatnya diri, tak mau nak angkatnya diri dia sebagai orang Islam. We nampak kata rupa Islam yang nak lagu mana? Nak duduk pasal tak tahu, nak duduk pasal tempat tula, nak duduk pasal mundur dan sebagainya. Maka ini tak mungkin sama sekali umat Islam nak duduk lagu tu. Ada orang faham lagu tu di kalangan manusia, cuma nak ayat kata Islam itu menghalangkan kita. Menghalangkan kita makna kata dia tak reda kita hidup umpama tu. Pasti kita sebagai orang Islam kena hidup we jadi adanya sebagai contoh tauladan yang molek. We pandai kata ding orang Islam. Tengok pakaian dia ada perbezaan, tengok cara mikir dia ada perbezaan, gerak-geri dia, hidupan dia, semua tadi itu ada perbezaan di antara umat yang lain dengan umat al-Islamiyah. Ukhrijat linnas, bagi manusia. Manusia di situ makna jahiliyah mula-mula. Apa al-jahiliyah? Yang nak duduk tempat tu lah. Tak ada lain daripada sebab mereka itu nak marah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Nabi Muhammad nak mari buka cahaya daripada kegelapan jahiliyah, nak pergi pada cahaya benar. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kamu ayuhan nas, wahai manusia. Gapo Tuhan bawa datang? Nurun, cahaya. Apa makna cahaya? Yakni keterangan. Manusia kita ni duduk di dalam kegelapan fikiran, duduk di dalam kegelapan pahaman, duduk di dalam kegelapan pegangan, duduk di dalam kegelapan amal ibadah, yang semua tadi itu tahsin al-aqli,
mengelokkan akal. Akal kita ni tak akan sampaikan kepada kemocok, tak akan sampai kepada matlamat yang sebenar, yang nak membawakan diri manusia keluar daripada kegelapan hidup dunia, malaikat kena ada cahaya daripada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah rugi Allah Taala wak turunkan Al-Quran kepada kita sebagai manusia, tapi kita a'rada'an, kita paling belakang daripadanya. Kita paling belakang daripada keterangan Allah Subhanahu wa taala beri. Kita seolah kata Tuhan nak muliakan kita, tapi kita tak seterima hadiah daripada Tuhan. Hak Tuhan nak memuliakan kita. Qad ja'akum minallah, daripada Allah. Qad ja'akum minallahi nurun, cahaya, wa kitabun mubin, keterangan yang nyata yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ambil di bismillahirrahmanirrahim sehingga minal jinnati wan nas, itulah cara kita nak pakai hidup di atas muka dunia ini. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidil anam, kita menzalimkan diri kita dalam arti kata kita tak padu langsung, tak ambil langsung keterangan hak Tuhan beri kepada kita. Mari suluh diri kita. Bagaimana kita nak angkat darajat kita kalaulah kita duduk di dalam keadaan kita paling daripada kita Allah Subhanahu wa taala. Amba sendiri, semua sidang Jumaat yang dihormati, pasti kena ambil diri suluh dengan kita Allah. Kerana kita hidup atas dunia ini bukan Tuhan jadikan dengan sia-sia. Nak jalan situ, nak pergi sini, nak terbang naik atas udara, nak turun patak laut, nak di mana-mana, benda tu tak dilarang dalam agama. Tapi itu bukan matlamat hidup. Matlamat hidup kita tengok dalam kitab Tuhan ayat lagu mana. Wa innal akhirah lahiyal hayawan. Hidup akhirat itulah hidup yang sebenar. Dunia sebagai jalan nak lalu. Kalaulah kita menjadikan dunia sebagai tempat yang nak menyudahi segala-gala, nescaya kita merugikan diri kita belum daripada orang lain. Dengan sebab itu, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah. Allah Ta'ala menghidayahkan dengan Al-Quran tadi itu manittaba'a ridwanahu, mereka-mereka yang ikut jalanan yang digariskan di dalam Al-Quran, subulas salam, jalan yang bahagia. Maka hari ini kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita sebagai manusia juga menjadi contoh tauladan bagi manusia umat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sifat dia gapo? Sifat dia yang kita pasti kena tahu. Terkadang kita dengar dengan telinga, tapi tak masuk di dalam hati di sini. Apabila tak masuk di sini, nescaya anggota semua tak boleh nak buat kerja. Sebab itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia kata, ala wa inna fi jasadi ahadikum mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Satu anggota ketul daripada daging yang ada di dalam tubuh manusia, kalaulah perkara tadi itu jadi molek baik, ia jadi molek semua anggota. Kalau jadi punah tak baik, nescaya semua anggota pun jadi tak baik. Kerana dia adalah raja. Dengan sebab itu, umat al-Islam pasti kena muraqabah adanya sifat-sifat yang kita nak kontrolkan hati. Hati ni tak ada kitab dalam dunia. Hati manusia ni tak ada kitab dalam dunia ni, tak ada penawar dalam dunia ni. Nak kelak-kelian dia, nak ubah dia, nak menjadikan dia hadap ke depan, malaikat kitab Allah Ta'ala hanya jua satu saja. Ini dikajikan bukan orang Islam kita. Hingga orang bukan Islam, Gharbi, orang putih, orang Europe, orang Barat, yang kita kata dia hidup tidak ada sempadan
nak kanan ke kiri ke, mereka ada duit dan maju dan dekat ada dia tu lah. Maju pasal dia, bukan maju pasal agama kita. Dia sendiri apabila dengarnya Al-Quran, dia berasa tenang di dalam hati, tak suka dengar perkara yang lain. Apatah lagi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman. Ni terkadang kita sebagai umat Islam dengar Quran kau tambah serabut. Kalau dengar perkara yang lain daripada benda-benda alat musiki ke gapo ke, berasa tenang hati. Ini terbalik neraca. Sebab itulah katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, manusia tak terbalik daripada sifat manusia malaikat dua masa sahaja. Makna kata dia ubah daripada manusia jadi muka lain, malaikat dua masa sahaja. Masa kaum Nabi Lut alaihi salam dan masa kita duduk sekarang. Masa sekarang ini cacin nyata molek, kata manusia itu insalakhah, berubah suai daripada manusia kepada benda lebih teruk daripada binatang ternak lagi. Maka kita sebagai umat Islam, ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, masa kita duduk ni penuh dengan fitnah. Di atas udara, atas bombing, suasana mana pun fitnah. Tak lain tak bukan kita tak boleh nak jaga benda tu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, malaikat hamba Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan jagakan mereka. Maka kita nak buat lagu mana? Diri kita nak Tuhan tu jaga, ihfazillah yahfazuk. Kalaulah kita jaganya undangan Allah, nescaya Allah Taala tu jaga kita. Nak buat lagu mana kita nak jaga? Pasti kita kena kembali kelik daripada jahiliyah kita hidup kepada cahaya kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ni tak boleh kita duduk saja. Hari-hari tak tahu nak buat gapo. Sia-sia pakai masa. Kiri dan kanan, masuk malam pula, timur siang pula, tak ada gapo di tangan dia yang kemukakan kepada diri dia dan kepada umat Islam. Alangkah rugi kita hidup lagu tu. Ini para mujaddid, orang-orang nak membarukan semangat umat Islam. Tengok tanah lapang luah, nak buat lagu mana kita tak sewi, ya duk saja apakah wakaf, pakak wak muka tu, akak muka ni. Untuk nak kemajuan, nak winapak atas kita ni umat Islam, ya tak ada duk saja. Patuhan suruh ke kita tak sewi duk saja. Ya, Allah Ta'ala kata wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Suruh kita itu ada ke muka. Amalan kita, kebaikan kita hidup atas dunia ni tinggal jaksa. Allah Ta'ala nak balas, Rasulullah nak kerni apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak lihat, dan orang mukminun tadi itu akan dapatnya faedah daripadanya. Maka kita sebagai umat Islam, kita wakaf tanah saja tak hijau jadi kerja tak ada. Kita kena wakaf masa kita. Semenjak daripada kita bangun daripada tidur sehingga kita nak tidur pula, kita buat gapo? Madza qaddamtum li dinillah? Gapo hak kita buat kerana Allah untuk perkara-perkara jadi faedah bagi diri, faedah bagi ummah, faedah bagi masyarakat. Gapo dia? Maka kita nak kapkan tak boleh. Kita nak kerja benda tu tak boleh, walaupun semangat kita tinggi langit pun, selama mana kita tak ada ilmu pengetahuan. Kalau gitu, binanya manusia lebih payah bergana-gana daripada kita bina-binaan. Dengan sebab itu, ayuhal muslimun, mas'uliyah kita ni, wajiban kita, nati kita ni, tiap-tiap orang Islam pasti kena jadi da'i, mengajak manusia dan diri dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan soalkan perkara tersebut. Ni bukan benda khayalan, benda ada di dalam Al-Quran
yang kita sanjung di atas kepala kita, yang kita muliakan akan itu ajaran. Allah Subhanahu wa taala kata, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Para nabi pun akan ditanya tentang amanah Tuhan beri. Apatah lagi kita orang tak sampai pangkat nabi, tak sampai pangkat rasul, cerak kita kena tanya. Tanya di sini supaya nak uwi kita tadi khabar dalam dunia ni, kata jangan kita duduk saja. Dunia ni tempat kita amal. Dunia ni tempat yang kita kemukakan benda yang jadi pedah bagi diri. Kerana di akhirat esok tempat balasan. Barang siapa tak amal di sini, tak ada pungan langsung di sini, akhirat esok kosong, tak ada apa. Maka kita pilihlah ayuhal muslimun, gerakkan hati. Di mana ada majalisul ilm yang nak mengajakkan kita kenanya hakikat hidup dunia, hakikat hidupnya manusia, hakikat hidupnya akhirat, tiga perkara ni tengah molek. Kerana tiga perkara ni lah manusia kita kena lalu dia. Hidup pe kita, hidup dunia, satu lagi hidup akhirat. Hak ni kita kena lalu setiap diri, tiap-tiap diri. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala rakyat kepada kita, menerangkan kepada kita supaya kata kita tadi itu pakat-pakat buat kerja. Sebagaimana ayat tadilah kita kata. Maka masa hak Tuhan wi kepada kita hidup dalam dunia ni, sidang Jumaat dirahmati, digariskan. Bukan mana kata aku puasa sihat, orang kita lalai aja. Puasa sihat, puasa gapo, lama lagi. La. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, garisan Allah Subhanahu wa taala, dia apabila sampai masa la yu'akhkhar, dia tadi itu tak dilewatkan. Lau kuntum ta'lamun, jikalau kamu itu mengetahui. Tapi qalil, sikit mereka nak tahu. Sebab jazibiyatid dunia, tarik ke dunia dan hidupan yang lalai, perkara tadi itu mengheretkan kita daripada matlamat hak sungguh. Kita jangan sama sekali izin syaitan tipu kita dua kali. Syaitan tipukan kita tubik pada syurga tempat kesenangan, kita duduk dalam dunia, tipu ke dia nak kelik syurga tempat kesenangan, tak boleh, dua kali rugi kita. Tapi kalau rugi sini, tak jumpa dah dengan syurga abadan abada. Kalau rugi hak sana tu, tu ada tak apalah, ya silap mari dah. Walaqad ahidna ila adama min qab fanasiya wa lam yajid lahu azma. Tuhan janji dengan Adam alaihissalam. Adam pun janji dengan Tuhan, tak saya mendekati pokok kayu khuldi tadi, tapi dengan hasutan daripada syaitan rajim, lucu juga dia. Tapi dunia ni kita hidup sementara, maka marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, iman kita, Islam kita, ihsan kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu rahimakumullah anna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu rahimakumullah anna Allah subhanahu wa ta'ala yusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.